Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, pada kali ini saya berkesempatan untuk menghadirkan diri ke International Conference on Communication, Management and Humanities Iqamah 3 pada kali ini. Alhamdulillah, saya diberikan kesihatan yang baik dan juga waktu yang sangat sesuai untuk saya bentangkan kertas kerja yang bertajuk Akal Budi Melayu dalam cerita rakyat kanak-kanak saya Dr. Muhammad Firdaus Yaakob dari Universiti Malaysia Kelantan dan dibantu oleh sahabat saya juga merupakan seorang pensyarah di Lincoln University College iaitu Encik Syarmi Kuti Sivaraman. Baiklah sidang hadirin yang saya muliakan sekalian, saya akan bawa anda untuk memahami berkenaan dengan abstrak kajian. Cerita rakyat kanak-kanak merupakan cerita lisan yang disampaikan oleh ibu bapa kepada kanak-kanak dan mengandungi nilai serta pengajaran. Kajian ini dijalankan kerana pengkaji mendapati bahawa masyarakat masih menganggap cerita rakyat kanak-kanak sebagai bahan yang tidak berfaedah, penuh dengan kepincangan, rekaan semata-mata dan sekadar memaparkan hiburan kepada kanak-kanak. Sehubungan itu, objektif kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti dan menganalisis akal budi Melayu dalam cerita rakyat kanak-kanak yang terkandung dalam teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia. Seterusnya, analisis terhadap akal budi Melayu ini turut diaplikasikan dengan pendekatan moral yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Selain itu, kajian ini membataskan cerita rakyat kanak-kanak yang terkandung dalam teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia pada tahun 2015. Tambahan pula, pendekatan analisis kandungan kualitatif dipilih sebagai kerangka panduan untuk menyempurnakan kajian ini. Dalam kajian ini, penerapan teori pengkaedahan Melayu yang diilhamkan oleh Hashim Awang pada tahun 1989 dilaksanakan sebagai didaktif dalam pendekatan kajian. Sebagai kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini telah membuktikan bahawa cerita rakyat kanak-kanak memiliki garapan akal budi yang dapat dijadikan sebagai medium pendidikan kepada kanak-kanak. Sidang hadirin yang saya kasih sekalian, kita singgah pula kepada bahagian pengenalan. Cerita rakyat merupakan tradisi lisan yang disampaikan secara lisan dan diwarisi oleh masyarakat pada zaman dahulu dan dipanjangkan kepada masyarakat pada hari ini. Menurut Muhammad Firdaus Yaakob pada tahun 2015, cerita rakyat merupakan suatu khazanah yang bernilai dan disampaikan secara lisan oleh penglipulara. Oleh itu, cerita rakyat turut dijadikan sebagai medium pendidikan dan hiburan kepada kanak-kanak. Hal ini kerana cerita rakyat sangat relevan untuk disampaikan kepada kanak-kanak kerana sesebuah cerita rakyat yang disampaikan oleh penglipulara mudah untuk difahami dan memiliki nilai pendidikan yang boleh dijadikan pedoman kepada kanak-kanak. Sehubungan dengan itu, cerita rakyat kanak-kanak merupakan wahana penting sebagai pemangkin kepada pembentukan moral positif dalam kehidupan mereka setiap hari. Sesungguhnya, cerita rakyat kanak-kanak kaya dengan nilai murni, nilai moral, nilai Islam, nilai pendidikan dan sebagainya yang boleh diamalkan dan dipupuk ke dalam diri mereka agar menjadi modal insan yang berjaya. Lantaran itu, menerusi perbincangan pada kali ini, pengkaji ingin merungkai elemen akal budi yang terkandung dalam cerita rakyat kanak-kanak sebagai medium yang dapat dijadikan nilai dan juga pengajaran kepada kanak-kanak demi memastikan kelangsungan kehidupan mereka sentiasa harmoni dan bahagia. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, rintitan daripada itu,
Bila mana kita berbicara berkenaan dengan akal budi merupakan satu konsep yang berada dalam ruang lingkup sosial budaya Melayu. Perkataan akal dan juga budi dalam konteks Melayu adalah konsep muncul daripada kearifan cara bangsa Melayu berfikir. Tuan Siti Nurul Syuhadah, Tuan Adnan dan Muhammad Firdaus Yaakob pada tahun 2020 menegaskan bahawa akal budi bermaksud mempunyai akal secara lahiriah tetapi menggunakan akal fikir yang waras, rasional dalam menuturkan bahasa yang bijak mengungkapkan makna. Oleh hal yang demikian telah membuktikan bahawa akal budi merupakan daya dalaman manusia yang terdiri daripada daya ingatan berimajinasi, imajinasi kehaiwanan, imajinasi keinsanan, anggapan, memori dan mengingat semula. Bahkan akal budi turut membuktikan bahawa manusia dapat mengetahui nilai kebenaran dan kebatilan. Lantaran itu, menerusi cerita rakyat kanak-kanak adalah menjadi kewajipan pengkaji untuk membuktikan bahawa akal budi merupakan elemen penting untuk dijadikan sebagai wahana pemikiran dalam kalangan kanak-kanak dan penerokaan elemen akal budi sewajarnya dijadikan secara sistematik untuk membuktikan bahawa cerita rakyat kanak-kanak kaya dengan penerapan akal budi yang menjadi lambang falsafah serta pemikiran masyarakat pada zaman dahulu. Justru, pengkaji dapat membuktikan bahawa elemen akal budi sememangnya terkandung dalam cerita rakyat kanak-kanak sebagai medium untuk menerapkan tentang kepentingan nilai murni, pengajaran, akal budi dan sebagainya. Sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, seterusnya saya akan merungkai satu persatu berkenaan dengan sorutan kajian lepas. Menerusi kajian yang dijalankan oleh Muhammad Firdaus Yaakob pada tahun 2015 bertajuk Nilai-Nilai Murni dalam seuntaian 366 cerita rakyat Malaysia. Beliau menegaskan bahawa pengkajian terhadap teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia masih belum mendapat perhatian dalam kalangan penyelidik-penyelidik di Malaysia. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai murni yang terkandung dalam seuntaian 366 cerita rakyat Malaysia. Seterusnya, kajian ini terus membuktikan bahawa kandungan ataupun terkandungnya 16 nilai murni dalam cerita rakyat yang telah dibataskan dan digunakan dalam penerapan falsafah pendidikan kebahasaan dijadikan sebagai deduktif kajian agar perbincangan analisis lebih sistematik. Beliau membataskan teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia pada tahun 2015 sebagai data kajian dan 55 buah cerita rakyat telah dibataskan secara rawak demi membuktikan kesahihan nilai-nilai murni dalam kajian ini. Justru kajian ini telah membuktikan bahawa nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita rakyat ini sesuai untuk dijadikan bahan bacaan kepada kanak-kanak kerana kaya dengan falsafah dan pemikiran yang terakum dalam cerita tersebut. Seterusnya, Muhammad Nur Al-Hakim Muhammad Hanafiah dan Muhammad Firdaus Yaakob pada tahun 2020 menerusi kajian yang bertajuk Nilai-Nilai Islam dan Pembentukan Akhlak dalam Cerita Rakyat Melayu. Oleh itu, kajian ini mengetengahkan berkenaan dengan aspek nilai-nilai Islam dan pembentukan akhlak yang terdapat dalam cerita rakyat Melayu. Selain itu, kajian ini berpaksikan kepada dua objektif, iaitu mengenal pasti dan menganalisis nilai-nilai Islam dalam cerita rakyat Melayu terhadap pembentukan akhlak masyarakat Melayu.
Selain itu, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan melibatkan dua kaedah penting iaitu kepustakaan dan juga teks. Tambahan lagi, teori takmilah digunakan sebagai deduktif kajian ini bagi menghasilkan hujah yang lebih bersifat sistematik. Hasil kajian mendapati bahawa cerita rakyat Melayu sememangnya mengandungi nilai-nilai Islam yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak masyarakat Melayu dan sebagai wahana pendidikan. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, selain itu, Tuan Siti Nurul Syuhadah Tuan Adnan dan Muhammad Firdaus Cik Yaakob pada tahun 2020 juga menerusi kajian mereka yang bertajuk Akal Budi dalam Naratif Lisan Penduduk Kota Baru Kelantan, satu penelitian kemasyarakatan. Kajian ini berorientasikan tentang akal budi yang menggambarkan pemikiran orang Melayu berdasarkan tingkah laku yang dizahirkan oleh manusia. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan menganalisis akal budi yang terkandung dalam naratif lisan di Kota Baru Kelantan. Seterusnya, kajian ini berbentuk kualitatif yang merujuk kepada kaedah kepustakaan dan lapangan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sistematik. Pendekatan kemasyarakatan yang terkandung dalam teori pengkaedahan Melayu pada tahun 1989 dijadikan sebagai deduktif kajian. Justru hasil kajian dapat membuktikan bahawa naratif lisan ini mengandungi unsur akal budi seperti rasional, berani kerana benar, daya usaha dan ikhlas yang sekaligus menggambarkan pemikiran orang Melayu yang unggul dan hebat. Seterusnya, kajian juga dilaksanakan oleh Nur Izzatul Fadhil Hedel pada tahun 2020 bertajuk Peristiwa Aneh dalam cerita rakyat Hikayat Nakhoda Muda, satu analisis semantik inkuisitif. Beliau telah membuktikan terdapat peristiwa-peristiwa aneh menerusi Hikayat Nakhoda Muda. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti dan juga menganalisis peristiwa aneh dalam Hikayat Nakhoda Muda. Selain itu, kajian ini berbentuk kualitatif iaitu berfokuskan kepada kaedah kajian kepustakaan dan juga teks. Justru kajian ini dapat membuktikan bahawa terkandung 10 peristiwa yang aneh yang digarapkan dalam Hikayat Nakhoda Muda. Sidang pendengar yang saya kasih sekian, elok kiranya kita lihat penyataan masalah. Merujuk kepada kajian-kajian lepas telah dijalankan oleh Muhammad Firdaus Cik Yaakob pada tahun 2015, Muhammad Nur Al-Hakim Muhammad Hanafiah dan Muhammad Firdaus Cik Yaakob pada tahun 2020, Tuan Siti Nurul Syuhadah Tuan Adnan dan Muhammad Firdaus Cik Yaakob pada tahun 2020 dan Nur Izzatul Fadhil Hedel pada tahun 2020 telah membuktikan bahawa kajian-kajian lepas telah berfokuskan kepada pengkajian nilai-nilai murni, nilai Islam, akal budi dan juga aspek mitos dalam cerita rakyat. Oleh itu, menerusi kajian yang dijalankan ini, maka penulis ingin membuktikan bahawa aspek akal budi sememangnya terkandung dalam cerita rakyat kanak-kanak yang dapat dijadikan sebagai medium pendidikan dan pengajaran kepada kanak-kanak. Sesungguhnya, aspek akal budi sewajarnya diterokai sebagai asas pemikiran dan pembentukan sosial diri dalam diri kanak-kanak dan diharapkan pembacaan terhadap cerita rakyat ini akan menjadikan mereka insan yang bermatlamat dan bermodal insan. Seterusnya, sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, beralih pula kepada bahagian batasan kajian. Pengkaji memilih teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia pada tahun 2015 sebagai data kajian.
Buku ini diterbitkan oleh Educate Publication, Sdn Bhd dan terkandung 366 buah cerita rakyat Malaysia serta terdapat 220 halaman bercetak. Selain itu, teks ini diselenggarakan oleh Zainariah Abdul Wahab, Nur Syafiqah Yusof dan Fatimah Abdul Nasir. Teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia ini telah meletakkan pelbagai cerita yang mempunyai nilai akal budi yang tersendiri seperti berani, bijaksana, berwawasan, taat kepada perintah Allah, kegigihan, kepandaian, pemurah, pemaaf, bersabar, kasih sayang, tidak berputus asa, baik hati, jujur, bertanggungjawab, dan tolong menolong serta mengenang jasa. Nilai akal budi yang dipilih ini membuatkan kajian ini masih relevan. Dalam kajian ini, pengkaji memilih teori pengkaedahan Melayu sebagai didaktif kajian yang menyentuh kepada dua bahagian pendekatan, iaitu pendekatan alamiah dan juga pendekatan keagamaan. Hal ini kerana pengkaji melihat aspek akal budi ini mempunyai jalinan yang mantap dan juga konkret dengan elemen-elemen seperti pendekatan dakwah, pendekatan moral dan pendekatan kemasyarakatan. Penggunaan teori pengkaedahan Melayu ini bersesuaian dengan penyelidikan ini. Tokoh kepada teori pengkaedahan Melayu ini ialah Hashim Awang, juga begitu dekat dan tidak asing lagi dengan norma-norma Melayu. Pemilihan dalam penggunaan teori pengkaedahan Melayu adalah bersesuaian dengan kajian yang dijalankan dan teori ini amat dekat dengan pengkaji. Sidang pendengar yang saya muliakan sekalian, elok kiranya kita melihat metodologi kajian. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan merujuk kepada kaedah kepustakaan dan teks. Kaedah kepustakaan merujuk kepada pengumpulan bahan-bahan akademik yang berbentuk buku dan jurnal sebagai data atau bahan sokongan kajian ini agar lebih sistematik dan juga berkesan. Oleh itu, untuk mendapatkan sumber rujukan ini, pengkaji telah membuat rujukan di Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bacok. Selain itu, teks himpunan 366 cerita rakyat Malaysia pada tahun 2015 telah dijadikan sebagai data utama kajian ini. Menerusi kajian ini, pengkaji telah membataskan beberapa cerita rakyat kanak-kanak yang terkandung dalam teks ini, antaranya Badang dan Sang Gedembai, Sang Kancil dengan Buaya, Pelanduk yang Bijak, Mak Jening, Lebay Malang, Raja Kuyuk, Biawak dan Puteri Raja. Sesungguhnya, cerita rakyat kanak-kanak ini dipilih secara rawak. Pengkaji telah membaca sebanyak 5 kali setiap buah cerita untuk mengenal pasti aspek akal budi yang terkandung dalam cerita rakyat kanak-kanak ini. Setelah pengkaji dapat mengenal pasti aspek akal budi dalam cerita rakyat kanak-kanak ini, maka pengkaji telah menganalisis aspek akal budi dan telah mengaplikasikan dengan teori pengkaedahan Melayu. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, kita nampaknya telah berada pada analisis dan juga perbincangan. Pada bahagian ini, pengkaji telah membuat pembincangan berkenaan dengan aspek-aspek akal budi seperti manusia bersifat berani, manusia bijaksana, manusia taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia berwawasan yang terkandung dalam cerita rakyat kanak-kanak, antaranya ialah Badang dan Sang Gedembai, Sang Kancil dengan Buaya, Pelanduk yang Bijak, Mak Jening, Lebay Malang, Raja Kuyuk, Biawak dan Puteri Raja. Memandangkan masa amat mencemburui kita, maka saya akan membawa anda untuk melihat dua perbincangan penting pada kali ini, iaitu cerita Badang dan Sang Gedembai dan juga Sang Kancil dengan Budaya berdasarkan akal budi manusia yang bersifat berani. Berani
bermaksud sifat kegagahan seseorang individu maupun manusia. Kamus Dewan pada tahun 2015. Menurut tajuk Arifin Nordin dan Nuraini dan pada tahun 1992, keberanian adalah manusia yang memiliki kesanggupan untuk menghadapi cabaran dan dugaan walaupun menyedari akan risiko yang akan dihadapi. Selain itu, Jumali Selamat pada tahun 2001 menyatakan bahawa keberanian merupakan seseorang yang memiliki kekuatan hati untuk bertindak dengan kebenaran dan sentiasa berfikir dahulu mengenai perkara negatif dan positif sebelum bertindak. Kenyataan ini disokong oleh Muhammad Firdaus Yaakob pada tahun 2018 yang mengemukakan pendapat bahawa keberanian adalah individu yang mempunyai kecekalan hati untuk menghadapi cabaran dan sentiasa berpegang kepada kebenaran. Oleh hal yang demikian, nilai keberanian wajar diamalkan dalam kalangan masyarakat supaya dapat melahirkan sesebuah masyarakat yang berani untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Nilai keberanian dalam cerita Badan dan Sang Gedembai dapat diperhatikan dalam petikan seperti berikut. Petikan 1 dan juga petikan 2. Berdasarkan petikan 1, watak Badang yang begitu berani untuk membunuh lembaga besar yang berbulu itu tanpa rasa segan gerun akan raksasa yang menakutkan itu. Keberanian seorang yang membawa watak sebagai badan itu tanpa rasa takut sama sekali untuk memakan muntah yang keluar dari mulut raksasa itu. Watak badan ini jelas kelihatan begitu berani apabila setelah memakan muntah dari raksasa itu, badan terus menjadi gagah. Segala pekerjaan menjadi mudah bagi badan. Tindakan berani badan memperlihatkan betapa beraninya beliau dalam apa jua keadaan. Akibat keberanian watak badan inilah yang telah dipamerkan di dalam cerita rakyat menyebabkan beliau telah dikenali oleh orang ramai akan perlakuannya yang begitu berani dan gagah sehingga raja pun melantik Badang menjadi hulu balang. Sidang hadirin yang saya muliakan sekalian. Seterusnya, menerusi petikan 2. Tukang cerita telah memperlihatkan tentang watak Putera Indra Sakti yang sangat berani dalam usaha untuk membunuh Sang Gedembai yang menakutkan itu. Putera Indra Sakti sangat berani walaupun Sang Gedembai mempunyai kuasa untuk sumpahan kepadanya. Selain itu, keberanian watak Putera Indra Sakti sanggup menggunakan kuasa saktinya untuk berlawan dengan Sang Gedembai. Oleh kerana keberaniannya, Sang Gedembai menerima sumpahan dari kuasa sakti Putera Indra Sakti dan bertukar menjadi seekor katak. Sesungguhnya, akal budi berani merupakan aspek penting yang terdapat dalam setiap cerita rakyat. Perwatakan berani yang ditonjolkan di dalam petikan di atas dapat mengajak orang untuk berkelakuan berani seperti yang telah diceritakan. Berani merupakan perlakuan yang dibuat secara terangan supaya kelihatan yang lebih relevan. Nilai berani juga terkandung dalam pendekatan moral yang mampu menjadi contoh dan pengajaran kepada semua orang. Jelaslah bahawa petikan di atas sememangnya mempunyai kaitan dengan pendekatan moral. Pendekatan moral di sini lebih kepada watak seseorang yang punya nilai akal budi seperti yang telah dikarang oleh penulis dalam cerita rakyat ini. Dapat disimpulkan bahawa petikan-petikan yang terkandung dalam cerita ini sudah semestinya mempunyai kaitan ataupun berhubung kait dengan pendekatan moral yang terhasil daripada pendekatan alamiah yang terdapat dalam teori pengkaedahan Melayu. Seterusnya, akal budi manusia bersifat bijaksana. Akal budi orang Melayu yang terdapat di dalam cerita rakyat Sang Kancil dengan budaya dan pelanduk yang bijak ialah nilai bijaksana. Bijaksana dalam Kamus Dewan pada tahun 2015 membawa maksud berakal budi, arif, pandai dan berhati-hati.
Bijaksana menunjukkan tindakan yang mengundang kepada perlakuan yang bakal dilakukan mengikut kemampuan yang menjurus kepada tindakan yang bijak. Tindakan yang bijak mampu melahirkan sebuah bentuk pemikiran yang bernas. Melalui nilai akal budi bijaksana dapat dilihat melalui petikan 3 dan 4. Sidang hadirin yang saya kasih sekalian, menerusi petikan 3, tukang cerita menggambarkan tentang watak sang kancil menggunakan kebijaksanaannya untuk mempergunakan sekumpulan buaya untuk melepaskan keinginannya untuk memakan buah jambu air yang kemerahan itu. Sang kancil dengan bijak sekali menggunakan akal fikirannya setelah mendapat idea untuk mendapatkan jambu air di seberang sungai. Kebijaksanaannya terhasil apabila sang kancil mendapat akal untuk menjadikan sekumpulan buaya sebagai salah satu untuk menyeberangi sungai demi makan buah jambu yang sedap tersebut. Manakala menerusi petikan 4, tukang cerita telah membuktikan bahawa watak pelanduk yang sungguh bijaksana dalam mengenakan seorang lelaki. Kebijaksanaan pelanduk itu dapat dilihat dari segi bagaimana ia cuba melepaskan diri daripada jerat. Pelanduk mendapatkan akal untuk melepaskan diri dengan berpura-pura mematikan diri dan mengeluarkan buih di dalam mulutnya. Lelaki yang tertipu dengan kebijaksanaan pelanduk amat marah apabila dirinya ditipu oleh binatang seperti pelanduk. Rentetan daripada itu. Akal budi bijaksana merupakan suatu nilai yang murni yang terdapat di dalam petikan di atas. Bijaksana memperlihatkan watak lebih kepada unsur yang baik. Jikalau kita bijaksana, maka ramai yang dekat dengan kita. Menjadi bijaksana mampu mengubah seseorang ataupun binatang untuk berkelakuan baik dan bijak. Bijaksana juga terkandung di dalam pendekatan moral yang telah membuktikan jika berkelakuan bijaksana, kita akan mampu untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahawa petikan di atas sudah semestinya mempunyai kaitan ataupun berhubung kait dengan pendekatan moral yang terhasil daripada pendekatan alamiah yang terdapat daripada teori pengkaedahan Melayu. Sidang pendengar hadirin sekalian, seterusnya akal budi manusia berwawasan, akal budi manusia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akal budi manusia gigih. Jadi kerana masa amat mencemburui saya, sekiranya anda ingin memahami kertas kerja ini secara berpanjangan, maka saya dengan rendah hati mohon jasa baik pendengar yang setia mendapatkan hasil tulisan ini. Alright. Jadi penutup pembentangan kali ini, natijahnya menerusi pengkajian terhadap akal budi yang terkandung dalam cerita rakyat, kanak-kanak ini telah membuktikan bahawa tukang cerita sememangnya memiliki kebijaksanaan untuk menyampaikan sesebuah cerita. Hal ini kerana apa? Cerita rakyat, jalan cerita yang telah disampaikan cerita rakyat kanak-kanak ini sangat mudah untuk difahami oleh golongan kanak-kanak. Oleh itu, menerusi pembacaan terhadap cerita rakyat kanak-kanak ini dapat memberi rangsangan positif kepada kanak-kanak untuk mendapat ilmu pengetahuan dan dapat mengamalkan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka sehari-harian. Sesungguhnya, cerita rakyat kanak-kanak sewajarnya didokumentasikan, dipelihara dan dipelihara demi memastikan bahan bacaan yang disampaikan oleh tukang cerita yang berpengalaman ini dapat dibaca dan difahami oleh kanak-kanak serta mendapat impak yang positif. Justru adalah menjadi kewajipan pengkaji untuk berusaha menjadikan cerita rakyat kanak-kanak ini sebagai medium pendidikan yang berguna kepada kanak-kanak pada masa kini. Sidang pendengar sekalian, insya-Allah jika ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.